Ayat-ayat ni nak bagi tahu dekat kita, kata apa? Kata orang mati tak boleh dengar apa yang orang di atas dunia ni cakap. Tak boleh dengar. Dua ayat ni mengesahkan dan hadis tadi menyimpulkan benda ini. Mereka boleh dengar kalau Allah kehendaki. Dalam kes apa? Dalam kes Nabi SAW, dia pergi berdiri di tepi lubang yang dilempar bangkai-bangkai kafir dalam perang Badar. Nabi bercakap, ketika itu Allah nak Abu Jahal dengar walaupun dia dah mati. Dia dengar apa Nabi kata. Dalam keadaan biasa, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kamu wahai Muhammad, Tuhan kata, kamu tidak ada kuasa nak bagi orang mati dengar apa yang kamu kata. Maka golongan yang berpegang dengan ayat-ayat yang kita baca ni, mereka mengatakan talqin yang dibaca di atas kubur itu tidak didengar oleh mayat. Maka dia lebih kepada tazkirah kepada orang yang menghantar mayat. Orang yang tanggung mayat di tanam duk tunggu ni, tu imam baca apa pun, dia baca ayat Quran ke, dia baca hadis ke, dia baca apa pun, untuk hak tanggung mayat ni, untuk mereka dengar dan mereka berubah, bukan untuk mayat. Pasal apa? Pasal mayat Quran kata mereka tak dengar. Di dalam sebuah hadis lain menceritakan tentang makhluk Allah yang ada di atas muka bumi ni dengar kalau mayat kena balun menjerit. Hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, dakhalat alayya ajuzani min ajuzin yahud al-Madinah faqalata inna ahla al-qubur yu'azzabuna fi quburihim. Qalat fakadzabtuhuma wa lam un'im an usaddiqahuma fakharajata ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتا innahum yu'azzabuna 'azaban tasma'uhu al-baha'im. Qalat fama ra'aituhu ba'du fi salat illa yata'awwazu min 'azabil qabr. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aisyah kata, satu hari dua orang perempuan tua Yahudi mai rumah dia. Perempuan tua daripada kalangan orang Yahudi mai rumah Aisyah. Nabi tak ada rumah. Dia masuk mai, dia beritahu dekat Aisyah. Dia kata, inna ahlal qubur yu'azzabuna fi quburihim. Yahudi ni kata dekat Aisyah. Dia kata, Aisyah, hang tahu dah, orang dalam kubur tu duk kena azab. Aisyah bila dengar benda tu, fakadzabtuhuma, dia tak percaya. Pasal dia tak pernah diberitahu oleh Nabi kata masuk kubur ada azab. Nabi tak pernah habaq kat dia lagi. Yahudi ni main habaq kat dia. Yahudi ni tahu mana? Yahudi daripada kitab Taurat. Taurat sudah cerita benda ni. Bila mai perempuan tua Yahudi habaq kata orang dalam kubur tu ada yang kena azab, Aisyah tak percaya. Pasal apa? Pasal Nabi tak habaq. Bila balik aja perempuan Yahudi ni, Nabi sampai nak rumah. Aisyah beritahu. Aisyah kata, ya Rasulullah, tadi ada dua perempuan tua Yahudi mai bagi tahu kata orang dalam kubur kena azab. Betul ke? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqata. Nabi kata, dua-dua apa yang dia cakap tu, dua-dua dia betul. Memang betul, kita bila mati masuk kubur, dalam kubur ada azab. Nabi kata, innahum yu'azzabuna 'azaban tasma'uhul baha'id. Nabi kata dalam kubur itu ada azab, dan azab kubur itu didengar oleh menatang ternakan. Lembu, kerbau, kambing, biri-biri dengar.
bunyi orang kena balun, bunyi orang kena azab, bunyi orang dalam kubur tu lembu kerbau dengar. Manusia tidak dengar, yang dengar ni lembu kerbau. Dalam sebuah hadis lain Nabi SAW kata, falaula an la tadafanu la da'autu Allah an yusmi'akum min azabil qabri allazi asma'u minhu. Nabi kata, kalau tidak kerana aku takut hampa lari bila dengar benda tu, aku akan minta kepada Allah, la da'autu Allah, aku akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala an yusmi'akum min azabil qabri, supaya Allah bagi hampa dengar bunyi orang kena azab dalam kubur. Kalau tak kerana aku takut hampa lari, aku akan minta kepada Allah supaya Allah angkat hijab yang tutup telinga kita ni. Kita dengar bunyi orang duk menjerit dalam kubur kena azab. Allazi asma'u minhu. Nabi kata, yang aku dengar pula ni. Nabi kata, Nabi dengar. Manusia lain tak dengar. 5-6 hari lepas, dalam radio Kedah ke radio Pulau Pinang, saya tak tahu, ceramah agama, ustaz tu punya duk abang ni, duk abang kata di kampung dia, satu kampung boleh dengar suara orang duk kena azab menjerit dalam kubur. Apa punya pembohong ustaz ni. Kedua kereta saya pasang tu, dia duk abang tu, dia nak abang, dia nak marah orang yang tak buat talqin atas kubur, dia nak marah. Masalah nak buat talqin, tak mau buat talqin ini masing-masing ada hujah. Saat lagi saya nanti baca hadis yang dipegang oleh orang yang kata talqin itu didengar. Saat lagi kita nanti baca hadis dia. Itu hujah dia. Golongan yang tak mau buat, ni hujah kita duk baca lah ni. Quran kata, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Quran kata, kamu wahai Muhammad tidak boleh membuatkan orang dalam kubur dengar apa yang kamu kata. Kalau mereka dengar, aku yang memberi dengar. Bukan kata orang mati semua boleh dengar. Seperti mana aku memberikan izin kepada kafir Quraisy yang mati dalam perang Badar, dengar apa yang kamu cakap. Itu kes-kes tertentu. Dalam kes biasa, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kamu wahai Muhammad, walaupun kamu nabi, kamu tidak ada kuasa nak bagi orang mati dengar apa yang kamu cakap. Itu ayat Quran, dan itu dalil yang dipegang oleh golongan yang mengatakan kalau kita pidu abang, wahai Syamsuri binti apa, saat lagi kamu akan didatangi oleh malaikat. Kita tak dengar. Hadu dengar ni kawan nak usung kita main ni, mereka tu dengar berdasarkan ayat tadi. Ustaz ni dia nak marah orang yang tak buat talqin ni. Dia kata mengaji baru berapa hari, baru berapa kitab baca, dia ada yang tu dia. Lepas tu dia abang tak percaya, dia kata jom pergi kampung saya. Dia kata nak bagi dengar sendiri macam mana bunyi orang kena azab dalam kubur. Masya Allah tuan-tuan. Nabi SAW kata, falaula alla tadafanu. Kalau tak kerana aku takut hampa lari bila dengar suara orang kena azab dalam kubur, la da'autullah an yusmi'akum min azabil qabri. Aku nak minta doa kepada Allah supaya Allah bagi kamu dengar azab dalam kubur. Maksudnya dengar ke tak? Tak dengar. Nabi kata, kalau tak kerana hampa ni penakut, aku dah minta bagi Allah angkat hijab bagi hampa ni. Pasal apa? Pasal Nabi kata aku dengar. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Manakala hadis yang dipegang oleh golongan yang kata talqin itu didengar oleh orang mati, hadis riwayat daripada Imam Abu Daud. Hadis itu menceritakan kata apa? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idza wallaw mudbirin. Orang yang ditanam dalam kubur tu sesungguhnya Allah bagi dia dengar bunyi tapak kasut orang yang hantar dia di kubur nak balik. Bunyi tapak kasut nak balik tu didengarkan kepada orang yang baru dikebumikan tadi.
hina yuqalu lahu, ketika mana dia disoal, ya hadza man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Seorang malaikat kata dekat dia, siapa Tuhan kamu, apa agama kamu, siapa nabi kamu. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud, dan hadis itu juga sahih. Jadi apa nak buat tuan-tuan? Cerita sama ada orang mati, nak buat talqin ke, tak mau buat talqin, itu bukan soalnya. Pasal apa? Dua-dua ada hadis. Satu yang kata dengar, dia ada hadis dia. Hak kata tak dengar, dia ada hadis dia. Bertengkar tentang soal talqin, bukan cerita dia. Nak buat ceramah, nak marah-marah orang buat talqin pun bukan cerita dia. Nak buat ceramah, nak marah-marah orang tak buat talqin pun bukan cerita dia. Bukan itu tajuk yang orang Islam nak kena bercakap. Tapi tajuk yang kita nak kena bercakap apa dia? Hadis riwayat daripada Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, qalat Ummu Habibah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma amti'ni bi zawji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Qala faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad sa'altillah li ajalin madrubatin wa ayyamin ma'dudah wa arzaqin maqsumah la yu'ajjila shay'an qabla hillih aw yu'akhkhira shay'an an hillih walau kunti sa'altillah an yu'idhaki min 'adzabin fin nar aw 'adzabin fil qabri kana khairan wa afdal, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ni berlaku kepada satu isteri Nabi yang bernama Ummu Habibah. Siapa dia Ummu Habibah ni? Dia anak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia anak kepada Abu Sufyan, dan dia adik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan bapa dia, Muawiyah yang menjadi khalifah pertama bagi kerajaan Bani Umayyah, itu abang dia. Dia ni satu hari minta doa kepada Allah, Allahumma amti'ni bi zawji. Dia minta, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah nikmat panjang umur, murah rezeki dan sebagainya kepada suami aku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah minta doa dekat Allah, ya Allah, panjangkanlah umur suami saya Nabi Muhammad, murahkanlah rezeki dia, rezeki Nabi Muhammad, wa abi, dan bapa aku Abu Sufyan, wa akhi, dan abang aku Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia minta kepada Allah supaya Allah panjang umur, Allah murah rezeki Nabi, bapa dia dan juga abang dia. Nabi SAW bila dengar benda tu, Nabi kata dekat dia, Nabi kata, wahai Ummah Habibah, Nabi kata, apa yang hang minta tu tak ada guna pun. Nabi kata, pasal apa? Hang minta panjang umur, hang minta murah rezeki, benda tu Tuhan tentu dah. Nabi kata, benda tu semua, dia kata, ajal ma'dudah, benda tu semua tempoh yang dah ditentukan. Aku nak mati bila, Tuhan tentu dah. Bapa hang nak mati bila, Tuhan tentu dah. Abang hang nak mati bila, Tuhan tentu dah. Tak payah minta benda tu, Nabi kata. Hang nak minta murah rezeki, rezeki Allah dah tentu dah. Bahagian kita akan mai ke kita. Kita disuruh usaha pasal kita tak tahu rezeki kita banyak mana, kita disuruh usaha. Tapi hak nak mai itu Tuhan tentu dah. Jadi kalau hang nak minta panjang umur, hang nak minta murah rezeki, Nabi kata tak payah. Nabi kata, sebaliknya, wahai Ummah Habibah, walau kunti sa'altillah ayyu'izaki min azab finnar. Kalau hang nak minta kepada Allah, minta selamat daripada api neraka. Nabi kata, au azabin fil qabri, ataupun minta selamat daripada azab dalam kubur. Hak tu yang anak kena minta. Kana khairan wa afdal,
Nabi kata itu lebih baik dan itu lebih afdal. Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksudnya apa? Nak bertengkar masalah talqin. Semalam kita baca hadis di Masjid Peranggada di Penang. Satu sahabat mai daripada Iraq, jumpa sahabat Nabi, nak tanya tentang masalah darah nyamuk yang kena baju. Boleh tak boleh bila darah nyamuk kena baju, nak pakai baju tu sembahyang? Sahabat Nabi tanya dia balik. Dia kata, mimman anta? Hang ni mai dari mana? Dia jawab, ana min ahli Iraq. Saya orang Iraq. Sahabat ni kata apa? Dia kata, apa tengok dia ni? Cucu Nabi Husain dibunuh di Karbala. Karbala hari ini di Iraq. Dulu dia panggil Iraq, dia tak ada Iran masa tu. Cucu Nabi dibunuh di Iraq. Darah cucu Nabi ditumpahkan di negeri dia. Dia tak ambil kisah, dia duk kisah ke darah nyamuk kena baju dia. Sedangkan sahabat ni kata apa? Aku pernah dengar Nabi SAW bersabda, Nabi kata cucu aku Hasan dan Husain, mereka adalah kebanggaan aku di dunia ini. Hadis tu nak cerita apa? Keutamaan yang kita nak kena faham. Hak mana lebih penting daripada yang penting? Bukan soal nak bertengkar masalah talqin qada ni, bukan ini yang penting. Tapi hari ini sudah jadi trend dalam masyarakat kita. Ada dua ustaz duk bawa dua jalan. Hak satu ni punya marah dekat orang yang buat talqin, hak satu ni punya marah kepada orang tak buat talqin. Apa benda ni? Hak satu mengajak pusing pi pusing mai, nak abang kata kunut suruh tak payah baca. Hak satu ni mengajak pusing pi kunut, nak marah orang tak baca kunut. Bila nak selesai benda ni? Ini bukan tajuk baru, tajuk lama. Kalau hak baca pun dia ada nas yang dia pegang, kalau hak tak baca pun ada nas dia yang dia pegang. Kalau hak nak talqin atas kubur ni, nak panggil wahai Samsuri bin Diab, dia pun ada hadis yang dia baca. Kalau hak tak mau buat, dia pun ada hadis yang dia baca. Tak salah pun benda tu. Buat hak mana yang dia yakin, buat. Jangan bertengkar benda ni. Bila sampai dalam televisyen pun masuk isu ni, sampai dalam radio pun masuk isu ni, penat tuan-tuan. Orang Islam ada banyak benda lain yang lebih penting yang nak buat. Tak mahu kita heret masyarakat kita hari ni bincang benda-benda yang macam ni. Macam mana sahabat Nabi kata tadi, hang mai daripada Iraq mai ke Madinah kerana nak tanya hal darah nyamuk kena di baju. Najis kata najis, boleh tak boleh pakai semayang. Yang cucu Nabi orang tumpah darah di negeri hang tak bincang benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sudah-sudahlah benda ni. Kita ambil satu jalan apa dia? Belapang dada. Selagi mana benda yang dicakapkan itu ada sandaran dia, kita hormat dia. Dia dengan apa yang dia pegang, kita dengan apa yang kita pegang. Tidak ada sebab kita nak jadi bergaduh di antara dua ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demai pula dalam TV hari itu ni lagi satu apa dia? Hidup abang pula dalam TV, saya tak tengok. Satu yang tengok ni mai kata, Mereka abang kata, tuan-tuan tahu tak pasal apa Masjid Nabawi itu tak dibuka 24 jam macam Masjidil Haram. Masjidil Haram 24 jam pintu buka, boleh pergi bila-bila masa. Masjid Nabawi dia ada waktu tutup, ada waktu buka. Dia kata pasal nak bagi Nabi SAW rehat. Kalau tidak Nabi tak boleh rehat, dia jawab salam orang ramai. La ilaha illallah. Pihak abang dalam TV benar ni. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam atau kama qala. Hadis itu hadis hasan riwayat Abu Dawud.
Daripada Abu Hurairah, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ma min ahadin yusallimu alayya, siapa pun yang mai di kubur aku bagi salam kepada aku, Nabi kata, illa raddallahu alayya ruhi, melainkan Allah bagi roh balik ke badan aku, hatta arudda alaihi salam, sehingga kan aku boleh jawab salam orang itu. Ini bukan perkiraan dunia, ini bukan cerita atas dunia dah, ini dah cerita akhirat dah. Cerita penat Nabi ini bukan dia tajuk yang nak dibincangkan. Dia pergi doa abang kata pasal apa yang Masjid Nabawi itu tutup, tak buka 24 jam, pasal tak bagi Nabi penat jawab salam. Tuan-tuan, awaklah orang ada cakap agama ni pergi jadi lagu ni lah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan tuan-tuan, Quran hadis diturunkan bukan habuan kita nak faham dengan kepala otak kita, tetapi dia mestilah dipaham mengikut yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hadis Nabi kata apa? Man fassara al-Qur'ana bi ra'yih fa asaba faqad akhta. Siapa yang tafsir Quran ikut sangka-sangka akal dia, fa asaba, tiba-tiba teka dia kena, faqad akhta, Nabi kata itu kira salah. Pasal apa? Pasal Quran hadis tidak boleh kita faham dan agak-agak akal kita untuk nak abang ke orang, tak boleh. Dia mesti habang berdasarkan macam yang Allah, macam yang Nabi SAW mahu. Dia tak boleh pandai-pandai. Dan dalam hadis dia kata, man fassara al-Qur'ana bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa tafsir Quran dengan akal dia, tempat di neraka siap dah untuk dia. Benar dia kena jaga. Tak boleh suka hati kita hidup buat cerita-cerita karun, hidangkan kepada masyarakat kerana atas sebab-sebab yang tertentu. Tidak boleh. Melainkan benda tu mesti ditafsirkan mengikut macam mana yang Allah, macam mana yang Nabi SAW mahu. Dia kena betul. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 14. Bahrul Mazi jilid 14 muka surat 10. Tuan-tuan tengok di bawah tu, dia kata masalah berlambat-lambat dan tidak gopoh. Lampu kereta PHJ 4622, lampu tolong tutup, lampu duk nyala. PHJ 4622. Baik, dia kata berlambat-lambatan dan tidak gopoh-gapoh, itu yang disuruh oleh syarak kita. Masih cerita bola lepas lagi. Nah, habaq kata orang Islam ni